Jadi tuan-tuan insya-Allah, Al-Fadhil Sarifki daripada SMK Taman Universiti, taman yang paling pandai dalam dunia, iaitu Taman Universiti, satu taman universiti, gitu. Jadi sebagai guru agama di sana yang telah dinobatkan sebagai apa tu nama dia, menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan kategori guru KPM seluruh Malaysia. Ustaz Rifki terpilih untuk mendapat anugerah Ma'al Hijrah pada tahun 1436. Dan baru-baru ini menjadi kebanggaan di Johor pula. Saya, kawan dia, sahabat dia, terasa bangga. Kawan sendiri menjadi ikon guru, dapat anugerah ikon guru daripada JPN Johor, peringkat negeri Johor. Dan berbagai-bagai lagi anugerah yang telah diterima, selain daripada 10 atau 11 buah buku, 10 buah buku yang telah ditulis. Tuan-tuan jangan nak bandingkan saya dengan Ustaz Rifki. Saya cuma lebih satu umur je lebih, anak lebih juga, isteri masih sama lagi. Jadi ini tak ada isteri saya boleh cakap cerita. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan sukacitanya, tuan-tuan kalau ada apa ni, perbincangan yang selanjutnya nak dibincangkan, tangguh sekejap. Tak bincang-bincang dulu. Kita bincang lepas Ustaz Rifki ceramah. Kita dengar, pasang telinga, pasang mata, tengok betul-betul, dengar apa yang beliau keutarakan kepada kita, untuk kita dengar dan menjadi bekalan kita, menjadikan hidup kita lebih baik, khasnya pada bulan Syaban dan Ramadan ini, dan amnya pada seluruh hayat kita hingga ke akhir hayat insya-Allah. Saya persilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil yang dikasihi Ustaz Halim Shah, Ketua Jawatan Kuasa Penduduk Cik Megat, para asatizah, seterusnya muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang kita berada di bulan Syaban, yang mana kebanyakan orang malam ni duduk depan TV. Kalau saya tak ada sini pun duduk kan juga ni. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita untuk berada di sini. Dan bulan Syaban ni berasal perkataan Sya'ubah. Sya'ubah ni ada satu kitab, Syu'abul Iman. Oleh kerana ada Syaban, maksud dia bercabang-cabang. Kerana apa? Lianna yatasha'abu fihil khair. Kenapa dipanggil Syaban? Kerana bercabang-cabang padanya kebaikan. Dan alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh baik. Jadi sama-sama kita ambil manfaat berada di bulan yang menanti bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan apa yang saya dapat belajar dengan Ustaz Halim Shah, satu hadis saya belajar. Satu hadis saya ingat sampai sekarang hadis. Ustaz Halim Shah ajar satu hadis. Satu kisah Rasulullah SAW pergi ziarah orang meninggal dunia. Jadi Rasulullah tanya, orang ni orang mana? Maka sahabat kata, orang ni orang kampung sini. Alangkah baiknya kalau dia bukan orang kampung sini. Jadi pelik dah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kalaulah orang dia ni bukan orang kampung sini, maka di akhirat kelak qisa. Dalam hadis tersebut qisa. Saya balik, saya cari hadis yang Ustaz Ustaz Halim Shah, saya cari mata dia. Qisa akan dikira. Akan dikira daripada
min maulidihi ila munqati'i atharihi, akan diangkat darjat dia min maulidihi, tempat dia lahir, sampai ke tempat dia mati. Hadis ini saya belajar daripada Ustaz Halim Shah, dia ceramah di Masjid Taman Universiti. Jadi Ustaz Halim Shah ni guru kepada tokoh guru peringkat kebangsaan. Hebat. Nak bagi tahu, hadis itu kata, kalaulah kita mati di tempat lain, maka tempat kita dengan tempat kita lahir itu akan diukur oleh Allah, dan disitulah darjat kita tingginya. Jadi kalau saya mati kat kat Taman Universiti, saya lahir Kota Baru, jadi jauh lah banding dengan Ustaz Anwar, Ustaz Halim. Ustaz Halim kalau dia meninggal Pulau Indah dengan Rengit dekat je, Rengit Pulau Indah dekat je. Itu kalau beriman, kalau orang baik. Kalau perompak, dia mati kat mana pun, dia tak kira dah hidup kat mana, mati kat mana pun. Jadi hari ni alhamdulillah saya ingat satu hadis tu. Jadi kita haraplah supaya nanti satu hari nanti kita meninggal dunia di Mekah atau di Madinah atau lagi jauh, insya-Allah darjat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebut hadis ni, saya sebut kerana guru saya ada di depan. Dan guru tuan-puan sekalian, beruntung tuan-puan menjadi murid kepada guru, kepada tokoh guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tahniahlah, alhamdulillah. Jadi nak ceramah pun susah lah bila tok guru ada depan. Tak apa. Jadi hari ini kita belajar Rejab Syaban di hati Ramadan menanti. Baik, saya nak sebut beberapa benda persiapan sebelum Ramadan. Yang pertama, kalau kita tengok doa Nabi SAW berdoa, walaupun hadisnya ada dhaif, ada ulama mengatakan asar sahabat, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, berkati aku pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkan umurku sehingga aku hidup bulan Ramadan. Kenapa minta untuk hidup bulan Ramadan? Sebab Ramadan ni hebat. Seorang tuan guru, nama Tuan Guru Haji Saleh bin Tok Kenali, anak Tok Kenali, dia doa, Allahumma amisni sabaha Ramadan yaumal jumu'ah ba'dama ataitu haqqaka wa haqqa ibadika syahidan sajidan inda baitikal haram atau inda rasulik. Ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa aku, tolong ambil nyawa aku sabaha Ramadan, pagi bulan Ramadan, yaumal jumu'ah, hari Jumaat, ba'dama ataitu haqqak, selepas selesai aku laksanakan segala perintahmu, wa haqqa ibadik, selepas selesai aku laksanakan hak-hak dan tanggungjawabku terhadap hamba-Mu, hutang aku beres, semua dah beres lah. Syahidan, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Sajidan, matikan aku dalam keadaan sedang sujud. Inda baitikal haram, matikan aku di Baitullahil Haram, au inda rasulik, ataupun di sisi Nabi-Mu di Madinatul Munawwarah. Allah makbulkan doa Tuan Guru Haji Saleh bin Tok Kenali, meninggal 17 Ramadan sedang bersujud di Baitullahil Haram, semayang fardu subuh. Makbul lah doa dia. Itu Tuan Guru Haji Muhammad Saleh bin Tok Kenali. Mana nak minta meninggal, kalau boleh meninggal bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana padanya penuh keberkatan. Jadi kita, persediaan kita yang pertama, doa banyak-banyak. Doa supaya kita sampai hidup bulan Ramadan, menikmati bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita nak sesuatu yang hebat di bulan Ramadan, kita kena ulang kaji kelebihan-kelebihan fadilat-fadilat yang ada pada bulan Ramadan. Apa yang dibuat oleh penduduk-penduduk sini tepat dengan sunnah Nabi SAW, sebagaimana disebut oleh Salman Al-Farisi dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Al-Hakim. Ibnu Khuzaimah sebut, Salman Al-Farisi menyatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah kepada kami di akhir hari bulan Sya'ban, cerita kelebihan Ramadan. Jadi program cerita kelebihan Ramadan ni bukan saja kita buat, bahkan kita ikut Nabi buat waktu Nabi hidup dulu. Jadi tahniah, tuan-puan telah menghidupkan satu sunnah, cerita kelebihan Ramadan di bulan Sya'ban. Jadi kita kena kajilah kelebihan Ramadan, apa kelebihan satu-satu, supaya kita ni semangat untuk mengamalkan dalam bulan Ramadan ni. Tak nak kita ni Ramadan berlalu begitu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum saya cerita kelebihan Ramadan, yang ketiga,
Kalau tuan-puan dengarlah kelebihan Ramadan, dengar kelebihan ni, kekuatan untuk kita buat amal kebajikan di bulan Ramadan. Contoh, Rasulullah sebut, man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang melaksanakan perkara fardu, maka seolah-olah buat 70 kali ganda. Perkara sunat, macam perkara fardu, dia punya kelebihannya. Kita dengar, kalau kita nak buat tuan-puan, dia memerlukan kekuatan. Kekuatan ini, kalau orang tu banyak dosa, dia tak boleh buat. Antara sebab seseorang itu susah nak buat amal, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Mardawayh yang disebut oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur ketika mentafsirkan surah Al-Qalam, dia kata, iyyakum wal ma'asi, berwaspadalah kamu daripada maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Innal 'abda, sesungguhnya seorang manusia, la yudhnibu dzamba, kalau dia buat dosa, fayuhramu bihi qiyamal lail, menyebabkan dia terhalang daripada boleh buat qiyamul lail. Mana kesan dosa yang pertama, susah nak buat ibadat. Yang kedua, fayansa bihil baba minal ilmi. Yang kedua, orang buat dosa ni lupa ilmu. Sebab tu geng-geng hafal Quran kan, dia jaga sungguh mata dia daripada tengok dosa, kok lupa Quran. Yang ketiga, fayuhramu bihi rizqan kana qad huyyi'a lahu, disekat rezeki yang sudah diperuntukkan untuknya. 3 perkara kalau orang tu buat dosa. Pertama, susah nak buat taat. Kedua, lupa ilmu. Ketiga, susah rezeki. Jadi kalau kita nak bulan Ramadan ni kita boleh buat amal ibadat sebagaimana saya ceramah, saya cerita kelebihan ni, baca Quran macam ni. Walaupun nak buat, ada syaratnya, mudah nak buat, biar dosa tu Allah ampun. Baru senang nak buat. Kalau dosa duk banyak, dia rasa berat nak buat bulan Ramadan. Susah ustaz ceramah kelebihan baca Quran, kelebihan apa pun susah nak buat. Sebab apa? Sebab dosanya berat. Baik. Jadi Allah Ta'ala punyalah baik, dia bagi hadiah di bulan Sya'ban untuk ampunkan dosa. Apa hadiahnya? Hadiahnya nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban banyak hadis, tapi banyaknya dhaif. Ada 2 hadis sahih dikaji oleh ahli ulama kita, cerita tentang kelebihan Sya'ban, kelebihan nisfu Sya'ban. Ada 2 hadis sahih yang dinyatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Yang pertama, innallaha la yattali'u ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Maksudnya, Allah Ta'ala akan perhati baik-baik, perhati tengok kepada seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah berkenan untuk mengampunkan seluruh dosa hambanya kecuali orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang bergaduh. Musyahin ni syadidus syahna, maksud dia kuat sangat bergaduh, dendam kuat. Dalam satu riwayat lain dia kata, wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihi, Allah Ta'ala akan biarkan orang yang berdendam, bergaduh tu Allah biarkan, Allah tak ampun dosa dia. Jadi hadis ni menyarankan bahawasanya malam nisfu Sya'ban Allah nak ampun dosa. Riwayat satu lagi yang sahih juga, yang dikatakan hasan li ghairi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Allah Ta'ala akan turunkan rahmatnya sampai ke langit yang paling dekat ni, langit dunia. Allah turunkan rahmat bila malam nisfu Sya'ban. Baik. Oleh kerana itu kita kena ambillah peluang malam nisfu Sya'ban ni supaya Allah ampun dosa kita. Maka orang Melayu ni pun, orang Melayu ni faham. Dia tahu dah, kita ni kalau nak buat program nisfu Sya'ban ni, kena buat program yang ramai-ramai baru jadi. Kalau tak buat ramai-ramai, confirm tak jadi. Betul? Itu perangai orang Melayu. Lepas tu ada pula satu golongan kata Nabi tak ajak berbuat ramai-ramai. Betul, Nabi tak ajak berbuat ramai-ramai, tapi Nabi bagi tahu malam tu malam bagus. Maka sahabat dengar, sahabat buat masing-masing. Dia tak datang pula masjid buat ramai-ramai. Itu zaman Rasulullah SAW.
Tapi kita kalau tak buat program, confirm tak buat betul? Bahkan ada satu hadis. Hadis ni hadis dhaif. Tapi dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Syekh Atiyah Saqar membawa hadis ini sebagai satu kelebihan ada malam nisfu Syaban. Apa ceritanya? Satu hari Rasulullah SAW tidur di rumah Aisyah. Tiba waktu malam, Rasulullah semayang dan Rasulullah sujud lama. Dalam sujud tu Aisyah dengar Rasulullah baca a'udzu bi'afwika min uqubatika la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Aisyah dengar Rasulullah sujud lama baca. Kemudian Aisyah dengar Rasulullah diam lama sangat sehingga Aisyah kata, kenapa lama sangat ni? Aisyah tidur baring. Aisyah pun pergi gerakkan jari Rasulullah. Dia takut mati. Sujud lama sangat sampai ingat mati. Mati ke Rasulullah ni? Meninggal ke wafat sampai lama sangat. Dia pun pergi faharrakat. Maka dia gerak jari Nabi. Sebab tu sebahagian mazhab lain dia kata tak batal isteri sentuh suami. Yang tu panjang cerita. Belajar fiqh panjang sikit. Panggil lain kali. Baik. Fataharraka, maka Rasulullah gerak ni. Bila harakat fataharraka, Aisyah gerakkan, Rasulullah pun gerakkan. Hidup lagi. Aisyah pun pergi kembali tidur semula. Kemudian Rasulullah pun cepat-cepat siapkan sembahyang. Rasulullah SAW pergi jumpa Aisyah. Rasulullah tanya, "Adhananti anna nabiyallah qad khasabiki?" Adakah kamu menyangka Nabi Allah telah tidak mempedulikanmu, wahai Aisyah? Ini waktu adakah telah mengabaikan tanggungjawabnya terhadapmu? Sebab isteri dia ada tanggungjawab dia. Tahajud lama sangat tak tidur dengan isteri tak boleh. Sebab tu bila tadi Ustaz Halim Shah dia buat gurau dengan saya. Dia SMS ceramah malam ni 9 suku sampai 12.30 pagi. Saya terus balas hadis kat dia. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Kamu ada hak dengan Tuhan kamu. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dengan diri kamu pun kau ada tanggungjawab. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Dengan isteri kamu pun kau ada tanggungjawab. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Kau kena bagi tanggungjawab masing-masing. Saya tanya dia, 12.30 tanggungjawab dengan siapa? Tanya Ustaz Alif Shah. 12.30 tanggungjawab tu, bukan tanggungjawab sini, tanggungjawab tempat lain. Makna nak bagi tahu Rasulullah bimbang bila Aisyah gerak jari dia. Rasulullah ingat ke? Aisyah tak puas hati sebab abaikan dia. Rasulullah cepat-cepat tanya, "Azananti anna nabiyallah qad khasabiki?" Jawab Aisyah, "Tak. Tapi aku ingat ya Rasulullah, kubita lituli sujudika." Aku ingat kau dah wafat sebab lama sangat sujud. "Atadri ma hadhihi lailah?" Kata Rasulullah, "Aisyah tahu tak malam ni malam apa?" Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul je tahu. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin. Allah Ta'ala nak ampun dosa orang mohon ampun, dan Allah Ta'ala nak merahmati orang yang mohon rahmat. Jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya Rasulullah tak ajak pun Aisyah walaupun malam tu hebat. Betul tak? Jadi orang geng-geng sebahagian orang berdalil ke hadis ni, dia kata ajak orang datang ramai-ramai pergi masjid itu bid'ah. Pula dah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ulama-ulama belah Syam, antaranya Khalid ibn Mi'dan, ulama sebelah Iraq, sebelah Mesir, amat mengambil berat dengan malam nisfu Sya'ban. Tetapi ulama-ulama belah Hijaz, Mekah, Madinah, bagi mereka nisfu Sya'ban itu tidak ada apa-apa sebab hadisnya adalah hadis dhaif kebanyakannya pada pandangan mereka. Jadi tuan-tuan tak usah bergaduh. Tak usah bergaduh, kita buat program. Kita buat program baca Quran, buat apa-apa. Tak semestinya baca Yasin 3 kali. Buatlah apa-apa program agar program pada malam tersebut memudahkan kita untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dosa kita terampun, maka bila masuk Ramadan, baca Quran pun senang, puasa pun senang, datang masjid pun senang. Sebab apa? Sebab kita tak berat dah dengan dosa. Jadi untuk paling dekat ni saya harap tuan-tuan, harap sungguh-sungguh dosa kita istighfar hari-hari. Malam nisfu Sya'ban kita usahakan supaya malam nisfu Sya'ban tu kita dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan antara sebab seseorang itu susah nak buat ibadat, dosa yang Nabi sebut secara khusus. Nabi sebut secara khusus, kenapa kita tak seronok buat ibadat. Nabi sebut innan nazrata ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis. Sesungguhnya kau tengok kecantikan perempuan itu, perempuan yang tak tutup aurat ni lah, kau tengok kecantikan dia, itu merupakan satu panahan beracun daripada panahan-panahan iblis. Faman tarakaha adaqahullahu ta'ma ibadatin tasurruh. Barang siapa yang meninggalkan tengok perempuan cantik ni, tengok amoy-amoy ni, tengok sesi-sesi ni, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam hati dia ta'ma ibadatin, rasa lazat buat ibadat. Sehingga lazatnya buat ibadat, tasurruhu, gembira dia dengan ibadat. Kita tak gembira dengan ibadat sebab perempuan zaman sekarang tak tutup aurat. Betul? Bila perempuan zaman sekarang tak tutup aurat, kita pun tengok. Bila tengok, balik buat ibadat, tak ada nikmat. Kenapa tak ada nikmat? Sebab perempuan tak tutup aurat, kita tengok. Jadi kadang-kadang kesian juga geng-geng lelaki nak buat amal ibadat banyak-banyak ni, sebab orang perempuan tak tutup aurat. Jadi kita haraplah kita ada anak ke, siapa-siapa ke, kita pastikan Pulai Indah zon bebas dedah aurat. Sebab saya dengar Ustaz Halim cakap tadi, orang bukan Islam sikit je sini, nak dibandingkan dengan orang Melayu Islam ramai. Jadi kita boleh buatlah program zon bebas dedah aurat. Saya naik kereta daripada Naratiwat sampai ke Fatani 160 km. Ustaz Ghazali cabar saya, Ustaz Rifki, kalau jumpa seorang perempuan tak tutup aurat, hantar bagi tahu. Kata Ustaz Ghazali, ana yakin mula daripada Naratiwat sampai Fatani tak ada seorang pun tutup aurat. Saya pun tak ada kerja lain tengok perempuan. Dah bawa kereta perhati buat tengok, tak ada seorang pun tak tutup aurat. 160 km Fatani, mula daripada Naratiwat sampai Fatani. Tak percaya? Mai, tahun depan kita buat program. Golok tak si? Golok tak masuk sebab Golok ramai orang Siam apa semua. Golok ni sebab dia sepadan dekat dengan Malaysia, dia lain. Bila atas sikit Naratiwat, pondok, satu kampung pondok, dua pondok, nak sampai ke Fatani tu 160 km tu penuh dengan pondok. Bila pondok pengajian Islam penuh, maka orang tak tutup aurat tak ada. Perempuan naik motosikal pergi sekolah pun tutup aurat, naik atas van pun tutup aurat, semua tutup aurat. Boleh ke Pulai Indah buat gitu? InsyaAllah rasanya bukan 160 km, 10 meter 10 orang. 10 meter dah 10 orang. Ini zaman sekarang. Sebab itulah kita susah nak buat ibadat, sebab kita tengok banyak maksiat. Mohon Allah Ta'ala selamatkan, amin ya rabbal alamin. Baik, jadi saya harap sungguh-sungguh bab aurat ni kita usaha untuk kita jaga betul-betul. Kita jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab antara penyebab kita tak dapat nikmat untuk melakukan ibadat sebab dedahnya aurat. Sebab tu bila saya baca cerita Isra Mi'raj, Rasulullah SAW pernah bersabda, tasaddaqna walau min huliyikunna, wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah kamu walaupun dari barang kemas kamu. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, sebab aku tengok paling ramai ahli neraka adalah dari golongan perempuan. Saya fikir seorang, kenapa orang perempuan ramai masuk neraka? Antaranya dia penyebab hilangnya lazat orang lelaki masuk buat ibadat. Pertama. Yang kedua, sebab dia ramai. Orang perempuan memang Allah cipta ramai. Allah cipta ramai sehingga Nabi sebut la taqumus sa'ah hatta takthuran nisa. Akhir zaman orang perempuan ramai. Bila ramai sungguh lah dalam neraka, sebab dia ramai daripada orang lelaki. Baik. Jadi saya nak sebut di sini, benda aurat jaga betul-betul supaya nikmat ibadat tu kita dapat. Baik. Itu yang kedua. Nak sebut ambil berat malam nisfu Syaban ni. Yang ketiga,
Yang ketiga, yang kedua tuntut ilmu. Yang ketiga ambil berat malam nisful Syaban. Yang keempat saya nak sebut kelebihan yang ada pada bulan Ramadan yang perlu kita isikan. Dah habis dah bulan Syaban, masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang perlu kita isikan, yang pertama puasa sungguh-sungguh. Dia panggil saumul khawas, puasa orang yang istimewa. Iaitu bukan setakat puasa daripada tak makan tak minum, tapi puasa panca indera daripada melakukan perkara maksiat. Itu yang pertama. Kita sebut cepat-cepat sebab mikrofon ada situ, kuku ada soalan. Kalau soalan kita jawab, insya-Allah. Tak boleh jawab, saya berani Tok Guru depan. Kalau nak buat tak boleh jawab, Tok Guru tak boleh jawab, tunggu Tok Guru. Itu kita tak takut. Baik, yang kedua bulan Ramadan ni tuan-puan, Allah Ta'ala mention khusus Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Bulan Allah turunkan Al-Quran. Bila bulan Allah turunkan Al-Quran, ingat, Ramadan pastikan, wajibkan diri tuan-puan khatam Quran paling kurang sekali. Kalau tak khatam Quran bulan Ramadan, kena rasa bersalah. Bersalah sungguh tak khatam Quran. Sebab apa? Sebab Quran turun bulan Ramadan. Susah ke? Tak susah. Kenapa saya kata tak susah? Sebab satu juzuk hanya ada 10 line, 20 muka surat. Jadi tuan-puan istiqamah, lepas subuh 2 line, lepas zuhur 2 line, lepas asar 2 line, lepas maghrib 2 line, lepas isyak 2 line. Habis satu juzuk lagi. Boleh? InsyaAllah. Tolonglah khatam Quran bulan Ramadan. Kalau tak, kita patut rasa malu. Malu Allah turunkan Quran di bulan Ramadan, kita boleh khatam. Baik, saya dah kira 2 line ni lama mana. Kalau Ustaz Alim Shah baca, Ustaz Alim Shah baca 2 minit setengah lah. Kalau baca laju 1 minit setengah satu muka. 1 minit setengah satu muka, maknanya 3 minit satu line. 2 line 6 minit kalau Ustaz Alim Shah. Kalau saya mungkin kalau baca perlahan sikit 2 minit. 2 minit baru 8 minit. Kalau lewat, kalau lambat lah 3 minit satu muka. 3 minit satu muka, 3 kali 4 baru 12 minit. Usahakanlah ambil lah 15 minit sehari lepas mayang untuk selesaikan 2 line. Tolong, saya minta sungguh. Saya minta sungguh-sungguh. Harap dapat khatam Quran sekali je, paling kurang. Itu tanggungjawab kita. Sebab bulan ni bulan Allah turunkan Al-Quran. Akhirat Quran tanya, tak boleh jawab, tak tahu. Usahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala gandakan amal ibadat, pahala. Yang wajib taraf dia jadi 70 kali ganda. Yang sunat macam wajib. Baik, kita kira matematik sikit. Kalau bulan Ramadan, kalau bulan Syaban, bulan sekarang, bulan Syaban kita sembahyang subuh di rumah, kita akan dapat 1. Tu kalau khusyuk, markah penuh dia 1. Pergi masjid dapat 27. Betul tak? Bila kali ganda 70 kali ganda di bulan Ramadan, sembahyang kat rumah dapat 70. Sembahyang kat masjid dapat 70 kali 27. Kali berapa? Kali. Geng-geng ni matematik pun nak bagi kat aku juga nanya. 70 kali 7. Sekejap. 1890. 1890 kali tuan-puan semayang seolah-olahnya di masjid. Kalau semayang kat rumah 70 kali je. Tuan-puan bayangkan jauh ke tak jauh? Oh, jauh. Tapi kenapa orang tak ramai ke masjid? Terutama maghrib. Ini yang tak tahan ni. Saya nak pertegaskan, solat maghrib berjemaah lebih besar di sisi Allah daripada solat tarawih. Ingat tu. Betul tak kan? Betul. Solat maghrib berjemaah sebab dia wajib. Rasulullah tak tinggal solat jemaah. Tarawih Rasulullah kadang-kadang Rasulullah buat kat masjid, kadang-kadang Rasulullah buat rumah. Sahabat tunggu Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah tak keluar. Tapi maghrib Rasulullah tak tinggal. Kita pula
Maghrib tak boleh parking. Maghrib tarawih. Saya jadi imam Masjid Taman Universiti, parking imam pun kena ambil kat orang. Malam pertama lah. Malam belakang tak ada dah. Saya kata Allah, kenapa lah tak fahamnya. Inilah orang buat amal tanpa ilmu ni, sayang. Rugi kenapa? Rugi maghrib tu besar, tapi satu sah pun tak sampai, setengah surau. Tapi boleh indah insyaAllah lah, lebih ramai daripada tarawih tu. Masjid Darussalam lebih ramai daripada tarawih macam mana Allah Allah. Sedangkan itu pahala besar. Kenapa? Sebab kita sibuk dengan air katira, apa lagi, sibuk dengan makanan-makanan yang terlalu banyak. Ini kekurangan kita. Jadi saya harap Ramadan tahun ni kita jaga betul-betul solat Jumaat 1890 satu waktu. Kalau Allah bayar cash, sudah semayang di rumah, buka angkat sejadah RM70. Pergi semayang surau Nurus Salam, angkat sejadah RM1890. Agak-agaknya pecah dah surau tu. Kalau bayar cash, Allah tak bayar cash, Allah bayar ke akhirat. Akhirat kita tengok lah, baru tahu ruginya. Kalau aku dengar lah kata Ustaz Rifki ceramah dulu, Allah seronoknya. Jadi tuan-puan jangan marah pada Ustaz Alim, jangan marah pada saya dah bagi tahu. Ustaz Alim pun dah panggil saya ceramah untuk bagi tahu. InsyaAllah tuan-puan. Jadi sembahyang Jumaat saya harap tuan-puan jaga sungguh-sungguh. InsyaAllah kita dapat ganjaran yang amat banyak. Tapi jangan pula kira 1890 kali dengan 30 hari kali kurang. Jadi lepas daripada Ramadan ni, kalau aku tak semayang dalam 3 bulan 4 bulan, kira relax lah. Sebab apa? Sebab cover yang bulan Ramadan. Tak boleh, itu bukan kaedah kita tu. Baik. Kemudian saya dah sebut lagi, yang orang suka semayang tarawih, bagus. Tapi kita kena cerdik untuk dapat pahala penuh. Kena cerdik untuk dapat pahala penuh. Macam mana? Okey. Di zaman Nabi SAW, Nabi pernah semayang bersama dengan sahabat. Dalam kitab Bahrul Madhi tersebut, pernah semayang bersama dengan sahabat sampai 2/3 malam, 1/3 malam. Mana lebih kurang pukul 12 habis. Lepas tu besok Rasulullah semayang kat rumah, tak semayang dengan sahabat tarawih. Kemudian malam seterusnya Rasulullah semayang sampai separuh malam. Tengah malam tu baru siap semayang. Sahabat nikmat semayang dengan Rasulullah. Apa Rasulullah sebut? Apa sahabat cakap? Lau nafaltana baqiyata lailatina. Alangkah baiknya ya Rasulullah kalau Rasulullah teruskan semayang sampai subuh. Nikmat sahabat buat ibadat dengan Rasulullah. Apa Rasulullah jawab? Rasulullah kata, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka baginya pahala satu malam penuh. Syarat imam selesai baru kita selesai. Ini imam 20, kita 8 lagi awal, kita dapat 8. Saya cakap pada tuan-puan, di Taman Universiti tu, Masjid Tamayu 20 rakaat, suku juzuk satu malam, kadang-kadang separuh juzuk. Surau sebelah rumah saya 20 rakaat, satu juzuk satu malam. Okey. Lepas tu surau Desa Skudai 8 rakaat. Sebab imamnya daripada Nigeria, belajar kat Madinah. Jadi tahun lepas dia 8 rakaat, tapi baca lebih kurang setengah muka atau satu muka satu rakaat. 8 rakaat tu. Baik. Jadi saya kadang-kadang sembahyang kat Masjid Tamayu, kadang-kadang kat surau saya. Tapi ada waktu kita penat, biasalah cikgu bukan penat. Kalau saya penat sangat, saya akan pergi ke surau Desa Skudai untuk siap bersama dengan imam, walaupun buat 8. Sebab saya faham, kalau buat kat Tamayu balik awal, tak dapat satu malam penuh. Buat kat surau saya balik awal, tak dapat satu malam penuh. Pergi kat Desa Skudai, buat 8, sama dengan imam selesai, insya-Allah dapat satu malam penuh. Sebab ini janji siapa tu? Janji Rasulullah SAW. Buat apa? Surau sini.
8:20. Pastikan siap sama dengan imam. Ada satu tempat saya pergi ceramah di Siti Indah. Ceramah sudah ceramah tu tuan-tuan. Mereka angkat saya makan kan. Saya makan tengah makan. Ada orang ramai lagi jemaah tak balik. Saya kata kenapa tak balik lagi? Tunggu ustaz balik. Sebab ustaz kata sehingga imam selesai. Boleh balik dah, saya kata. Ustaz kata tak, rupanya waktu saya ceramah tu saya kata sehingga imam balik. Waktu saya terjemah yang sarifah tu makna balik, berada kan? Padahal dah selesai. Saya kata sehingga imam balik, maka dapat pahala penuh. Tak balik makmum. Kesian kat makmum tu silap faham. Ada ramai yang tepi tu. Kita kena balik. Ustaz kata sampai balik nak dapat satu malam penuh. Ya Allah, silap terjemah. Jadi makna sehingga imam selesai semayang. Maknanya ini kelebihan. Sebab itulah saya tidak berapa setuju kalau semua surau buat 20. Saya tak bersetuju. Kenapa? Kerana ada di kalangan kita yang penat kan. Lagipun benda ni benda sunat tak. Kalau wajibkan semua 20, wajibkan. Tuan-puan, ada orang yang rasa penat. Rasa penat, maka tuan pun bertuah di surau Nurul Salam kan. Sebab ustaznya hebat. So, ustaz saja situ. Jadi dia faham. Jadi ada dibuat 8, ada tazkirah, 20. Jadi ini adalah mengamalkan kedua-dua hadis Nabi. Yang 20 pun ada, yang sebelah pun ada kan. Jadi dapat amalkan. Bertuah tuan-puan, insya-Allah. Baik. Itu yang keberapa tu? Yang keempat, raweh. Yang kelima buka puasa. Nak pesan bab buka puasa. Buka puasa ni tuan-puan, kaedah buka puasa ni jangan lupa doa. Inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka itu, doa dia pasti Allah tak tolak. Allah tak tolak doa dia ni. Jadi bila Allah tak tolak doa dia ni, kita patut doa panjang lah sikit. Patut doa banyak-banyak waktu berbuka tu. Sebab waktu tu waktu makbul doa. Ada beberapa riwayat, antaranya Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir lana. 3 riwayat. Kita tak doa buka puasa. Dan doa buka puasa ni kalau kita belajar bahasa Arab, dan saya buka dalam syarah kepada Abi Dawud. Syarah kepada Abi Dawud, hadis riwayat Abi Dawud, riwayat Abu Dawud. Jadi dia kata doa buka puasa dibaca ba'dal iftar, selepas berbuka. Maknanya kalau orang azan, tuan-puan ambil kurma, tuan-puan baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina bismillah. Yang paling sahih bismillah. Doa makan tu bismillah yang paling sahih. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar adalah hadis dhaif riwayat Ibnu Sunni. Tuan-puan gabung dua-dua tak salah. Bismillah, makan kurma. Maknanya kita sudah dapat pahala berbuka awal, dapat pahala berbuka dengan kurma. Dia dalam hadis tu bismillah sahaja. Dalam hadis tu bismillah je. Dalam satu riwayat sebut kul biyaminik wasammillah. Kul biyaminik wasammillah, tu maksudnya bacalah bismillah, tasmiyah bismillah. Jadi satu lagi riwayat waktu Nabi diberikan anggur oleh Adas, maka Nabi tu baca bismillah. Jadi riwayat yang paling sahih bismillah. Kalau nak baca juga bismillahirrahmanirrahim, silakan, tak ada masalah. Baik. Sebab ada hadis satu lain lagi, Nabi sebut kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ada riwayat tu pula. Jadi ikut tuan-puan lah. Yang penting ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ada juga bismillah kan, tak ada? Ada kan? Baik. Jadi lepas baca bismillah makan kurma tu, tuan-puan pun angkat tangan lah doa. Kuih jalemah, orang Kelantan kan, jalemah, kepek hidung, tai itik. Tunggu. Kuih nama tai itik punyalah kreatifnya Kelantan. Baik, jangan makan lagi. Allahumma, baca doa lu. Baca doa apa? Allahumma laka sumna, ya Allah,
kepadamu ya Allah aku telah berpuasa. Sebab tu dia guna sumna. Sumna tu fi'il madhi. Wa ala rizqika aftarna, dengan rezeki kamu telah kami berbuka. Kemudian habis tu dhahabadh dhama'u, telah hilang dahaga. Dhahabadh dhama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, sudah basah apa nama tekak urat-urat. Al-uruq, urat-urat dah basah. Maknanya bila basah dah urat, bila hilang dah dahaga, maknanya makan dan minum dululah. Betul tak? Kemudian mintalah, Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir lana wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalatika al-khair. Ya Allah, kamu jadikanlah kami ni orang baik. Baca dengan Melayu pun tak apa tuan-tuan. Baca dengan bahasa Melayu waktu tu supaya anak-anak yang berbuka tu faham. Ya Allah, kau jadikanlah anak-anak aku ni soleh-soleh belaka, rajin-rajin belajar belaka. Anak waktu buka bila dengar bapak doa macam tu, insya-Allah anak faham. Anak faham. Itu cara ni menzahirkan pengharapan seorang bapa kepada anak dalam doa dia. Nak baca, ya Allah aku nak kahwin seorang lagi pun baca. Waktu tu makbul. Isteri taubat tak amin, wajib tak amin. Kalau Allahumma inni as'aluka zaujatan salihatan thaniyatan, tu dengan Arab. Mungkin isteri dia tak belajar Arab, dia amin dia. Sebab tu ingat belakang-belakang tu, kalau suami baca Allahumma inni as'aluka zaujatan salihatan thaniyatan, ingat tu. Kalau doa tu, kalau rasa nak amin, fikir 2-3 kali. Kalau orang perempuan amin, lelaki orang seronoknya makbul doa. Waktu berbuka dia aminkan doa, aku nak kahwin seorang lagi. Pokok bijak lagi datang jumpa, Ustaz doa tadi apa Ustaz? Ni ambil apa nama ni? Ambil record, insya-Allah. Marah orang belakang. Jadi nak sebut banyak lagi benda yang perlu kita doa. Waktu itulah doa Allah Ta'ala mudahkan untuk kita mati ke, mudahkan kita mati dalam husnul khatimah ke, itulah waktu itulah kita doa sungguh-sungguh. Sebab waktu tu waktu Allah makbul doa. Saya minta tolong banyak-banyak pada tuan-tuan sekalian, ambil waktu. Saya tengok orang kita ni nak sangat doa makbul, tapi waktu makbul doa tak reti hargai. Contoh, antara 2 khutbah. Confirm antara 2 khutbah tu Nabi sebut dalam hadis Nabi kita, dalam ulama-ulama kita sebut antara tempat yang makbul doa. Siapa dia ambil peluang? Tidur ya. Saya kata nak sangat makbul doa, antara 2 khutbah kau tidur. Antara orang yang tak pandai menilai dan menghargai anugerah Allah. Satu lagi, bulan Ramadan waktu berbuka, Allah Ta'ala bagi waktu makbul doa. Tak doa juga, sibuk nak habis makan nasi juga. Kita tak pandai menghargai anugerah Allah. Jadi insya-Allah tahun ni kita datang dengan kuliah, insya-Allah Ramadan ni buka puasa, insya-Allah jangan lupa doa. Doalah, mintalah. Doa ni Ustaz, kalau doa untuk dunia tak apa. Tuan-puan, Nabi sebut dalam satu doa, antaranya wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, dan mana-mana hajat dunia ke hajat akhirat ke, bolehlah ke minta tuan-puan, illa qadaitaha, kecuali engkau ya Allah makbulkan ya Allah. Maknanya bolehlah minta hajat dunia ke hajat akhirat. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak anak aku ya Allah SPM tahun ni straight A, boleh waktu berbuka puasa. Kemudian barulah makan. Baik. Kemudian yang saya sebut lagi, antara kelebihan di bulan Ramadan, bagi makan berbuka. Bagi makan berbuka ini salah satu besar pahala. Contoh, kalau saya bagi pada Ustaz Halim makan untuk berbuka puasa, Ustaz Halim katakanlah dia puasa hari itu dapat 1 juta pahala, saya puasa pun dapat 1 juta. Bila sama-sama dapat 1 juta, saya bagi pada Ustaz Halim untuk berbuka puasa, maka Ustaz Halim berbuka puasa dengan kuih yang saya bagi kat dia, maka pahala Ustaz Halim 1 juta tu masuk dalam akaun saya jadi 2 juta, Ustaz Halim kekal 1 juta. Tapi oleh kerana Ustaz Halim belajar bersih, dapat master bidang hadis, dia faham, dia pun bagi pula kuih kat saya juga. Jadi saya buka dengan kuih Ustaz Halim buka dengan kuih saya, maka sama-sama dapat 2 juta. Sebab tu mak bapak kita zaman dulu cerdik, dia kan tukar-tukar kuih kan. Saya
tukang bawa kuih kecil-kecil dulu. Saya tak faham hadis ni, tapi mak saya bila dekat buka, Rizki ni ambil ni, bubur ni, pergi bagi jiran sebelah. Saya pun bawa pergi bubur, tunggu mak aku bagi bubur, dia balas apa? Saya budak tak tahu, dia balas keropok goreng je. Kacau sungguh dia. Kita kacau sungguh, kita kata waktu dulu. Sekarang baru kita faham selepas kita belajar. Rupanya mak tak merunggut pun, dia bagi apa? Dia nak pahala orang dulu. Sebab itulah tuan-tuan, yang ni yang saya buat. Tuan-tuan tak nak buat tak apalah. Saya saja je saya nak buat. Waktu mula-mula berbuka, bila orang azan saja, saya ambil kurma, saya suap isteri saya. Saya suap. Kenapa suap isteri? Saja nak romantik lah. Mula-mula kahwin ni sebab suap. Mula-mula kahwin, bukan baru. Mula-mula saya kahwin sampai sekarang saya buat. Buka puasa ambil kurma, suap. Dia tanya kenapa? Baraman fattara fihi sa'iman. Barang siapa bagi makan berbuka, maka pahala dapat dalam akaun saya. Jadi saya bagi makan awak berbuka, so pahala saya masuk akaun awak. Dia pun suap saya pula. Gitulah dah bertahun-tahun. Sekarang dah ada anak pun gitu juga. Suap saya suap anak saya suap saya. Memang seronok berbuka puasa. Suap sama suap. Kenapa? Kerana kita nak pahala antara satu sama lain. Jadi kalau buka kat masjid tu jangan suap lah, nampak pelik juga. Kat masjid ramai-ramai saya suap Salih, apa, kita bagi-bagi kuih pun dah jadi dah. Ambil kuih bagi, dia makan, dia bagi kita, tak apa dah. Tapi saya ini yang saya buat lah, saja nak tambah kemesraan keluarga. Boleh buat. Jadi kalau nak buat tahun ni boleh lah. Tapi kena bagi tahu baik-baik lah. Kalau dah lama, dah umur dah 60-70 dah. Suap tahun ni 60 dah umur suami. Suap isteri tahun ni, isteri nak terkejut. Lepas terawih dia telefon anak sulung kat Kuala Lumpur. Loh, balik loh. Rasa tak sempat raya dah bapak kau ni. Kenapa? Buang tabiat tak pernah disuapnya aku. Macam ni tahun ni suap mak, apa halnya? Jadi macam tu pula. Sebab tu bila datang kuliah kena datang dua-dua. Isteri pun datang, suami pun datang. Baru isteri faham, oh patut pun dia suap aku. Ustaz Rifki ajar cara suap. Kalau suami je datang, balik-balik dia suap macam tu, memang terkejut. Dia ingat buang tabiat lah. Jadi insyaAllah bulan Ramadan ni jangan tinggal waktu berbuka tu untuk apa? Untuk baca doa dan berbuka dengan perkara-perkara yang baik. Dan inilah tuan-puan, ini antara benda yang seronoknya berada di Negeri Johor. Pengalaman saya pernah bila balik kampung Kelantan. Balik kampung sudah semayang asar, saya bawa motor. Sudah semayang asar, naik motor, nak naik motor tu, cari-cari selipar, jumpa selipar, tengok dalam raga motosikal saya ada kuih akok. Orang Kelantan tahu akok. Kuih akok satu plastik tu. Tu lah motor saya. Saya pun kata apa hal dalam ni ada kuih akok ni. Siapa petak dalam ni? Saya pun tunggu kokok tuan dia pergi tandah ke apa. Akhir sekali dah lama tunggu, saya bawa motor balik. Akok banyak, pergi dapur. Mak kata akok siapa ni? Tak tahulah, ada dalam motor. Kata mak saya, habis nak makan tak makan? Tak tahulah. Nak buat macam mana? Halal ke tak halal? Tak tahulah. Habis macam mana ni? Mak saya kata, hari ni jiran tu ajak buka puasa, bawa akak pergi sana. Saya pun bawa akak tu pergi sana, pergi berbuka dengan jiran. Satu kampung tu makan akak tu. Lepas raya beberapa bulan, seorang pakcik datang jumpa saya. Ustaz tahu tak akak yang saya letak dalam raga motor Ustaz? Oh pakcik, lah pakcik lah dia kata. Oh Ustaz makan tak? Oh bukan setakat saya, satu kampung makan akak tu. Banyak lagi. Alhamdulillah, banyaknya pahala saya dapat hari tu. Tengok cerdik pakcik. Jadi kalau tengok kereta Honda Jazz warna putih tu, Honda Jazz warna putih lah, Estima warna putih lah. Sangkut je kat side mirror dia kuih-kuih, insyaAllah selamat tuan-tuan. Itu pengalaman. Ada satu tahun yang isteri saya marah. Dalam ceramah saya kata biasa tiap-tiap tahun orang bagi kurma kat saya. Orang bagi kurma tu berbuka. Jadi punya kurma tu banyak. Bila kurma banyak saya bagi kat orang, tinggal sikit pun dalam peti ais saya tu. Hari ni saya ambil kotak pertama,
Esok ambil kotak kedua, pindah-pindah sebab nak suruh semua dapat pahala. Jadi saya kata, kalau bagi kurma kat saya lagi tuan-puan, saya kata susah kepada kalian untuk tuan-puan dapat pahala saya tu susah sebab ramai orang bagi kurma. Kalau tuan-puan bagi pizza, confirm dapat. Saya gurau je, ramai. Kalau tuan-puan bagi pizza, nombor 1 Jalan Kejayaan 56, InsyaAllah saya makan hari tu, confirm dapat pahala satu keluarga saya. Tahu tu, kejap-kejap petang datang motosikal. Assalamualaikum, salam. Ni ada pizza orang hantar. 2-3 kali datang pun. Mak, isteri saya kata, bang, cukup bang Syamah itu. Mandu bang. Tak tahu siapa. Pengalaman. Bagus sungguh orang Johor. Dia amal terus. Datang motosikal, tak tahu siapa. Hantar pizza rumah saya. Oh, anak-anak saya buka puasa dengan pizza. Maknanya confirm lah dapat pahala tu. Saya makan tu pizza tu. Nak bagi tahu orang Johor ni tak perlu ceramah dah faham tu. Faham dah. Sikit cakap dah faham. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi itu bagi makan berbuka. Nabi sebut man fattara fihi shaiman, barang siapa bagi makan orang berbuka, itulah dia kelebihannya. 3 kelebihan. Yang pertama, Allah Ta'ala kanat lahu maghfiratun li dhunubihi, itu ampunan dosa. Yang kedua, wa itqu raqabatihi minan nar, bebas daripada api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu min ajrihi, dia akan dapat min ajri shaim min ghairi an yanqusa min ujuri syai', dia akan dapat pahala orang yang berpuasa itu. 3. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, bukan semua kami kaya nak bagi makan berbuka semua ni? Nabi kata, yuqta hadha thawabu liman fattara shaiman walau ala tamratin, tetap diberi pahala tersebut walaupun orang itu memberi makan berbuka walaupun sedikit kurma, au mazqati labanin, atau sikit susu, au syurbatu ma'in, ataupun sikit air, tak apa dah. Tapi kalau bagi makan sampai kenyang, dapat 1 kelebihan tambahan. Wa man ashba'a shaiman, barang siapa bagi makan sampai kenyang, so dapat 4. Yang tak kenyang dapat 3. Kalau sampai kenyang, saqahullahu min haudi, Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia minum daripada kolamku. Lepas dia minum daripada kolamku, la yadma'u ba'dahu abada, dia takkan dahaga sampai bila-bila. Hadis ini walaupun sebahagian ulama-ulama hadis mengatakan hadis dhaif, tetapi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Al-Hakim. Tuan-tuan boleh buka masukkan hadis jilid yang ketiga. Disebut rawahu Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu Al-Hakim. Maknanya hadis tu boleh diterima lah. Selesai situ. Berapa dah? Dah 10.30 tu. Bola pun dah nak habis lah. Jadi banyak tu saya sebut tu. Dah banyak sangat dah sebut dah. Jadi tuan-puan ambil dah. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama tadi saya mohon jaga aurat. Yang kedua datang pergi masjid. Pergi masjid kan? Banyak-banyak bulan Ramadan ni jangan lupa pergi masjid. Yang ketiga saya sebut puasa betul-betul. Yang keempat, paling kurang sekali khatam bulan Ramadan. Yang kelima, semayang tarawih dan selesai sama dengan imam. Yang kelima. Yang keenam, doa waktu berbuka jangan lupa. Yang ketujuh saya sebut tadi, bagi makan berbuka puasa. Dan yang ke-8 disebut oleh Rasulullah SAW. Ada Rasulullah ni seorang yang suka bersedekah, tapi bulan Ramadan lagi banyak dia bersedekah. Jadi boleh tuan-puan ambil yang ke-8, sama-sama kita bersedekah banyak-banyak bulan Ramadan ni. Dan banyak lagi lah akan disebut oleh Ustaz Ustaz Halim, dia tambah lagi banyak-banyak insyaAllah dalam ceramah-ceramah dia akan datang insyaAllah. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Moga-moga Allah Ta'ala berkati majlis kita. Kalau ada soal jawab, tuan-puan nak menyoal, boleh insyaAllah. Dan saya tidak bimbang sebab Ustaz Halim ada kat sini. Dan saya kalau jawab, Ustaz Halim jawab. Dulu Ustaz Halim ada sini, jadi tak ada bimbang lah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairul jazak. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rifki di atas tazkirah yang sangat banyak manfaatnya.